Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batai Fitness dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah setakat hari ini kita telah bantu seramai 2,300 orang plus minus macam tu. Dan mereka berjaya menurunkan berat badan sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing berdasarkan survey yang kita dah buat di dalam Telegram channel Syah Batek, yang mana mereka mempunyai satu masalah. Masalah dia apa? Masalah dia adalah mereka dah tahu dah yang diorang ni diorang dah tahu dah punca masalah berat badan, tapi mereka tak tahu nak mula dekat mana. Semangat membara-bara, tapi tak tahu mana nak mulakan. Adakah mereka nak mulakan dengan senaman dulu ke? Ataupun adakah mereka ni nak mulakan dengan jaga makan dulu ke dan sebagainya. Kita tengah buat dekat dua tempat, dalam Facebook page dan juga dekat dalam Telegram channel. Dan dalam Telegram channel kita, Alhamdulillah apa khabar semua yang saya nampak, saya nak sebutlah nama, saya nak appreciate nama-nama yang ada kat sini. Ada Puan Yati, Puan Nur NSS. Siapa Puan Nur NSS Puan Roziah Yahya dengan Puan Hasliza Hassan. Untuk nak komen di dalam ruangan Telegram channel ni, boleh komen di dalam ruangan, dekat dalam ruangan komen di dalam post terakhir di dalam Telegram channel Syah Batek. Of course dalam Facebook Live ni kita boleh berkomen dekat sini, saya boleh baca secara real time lah. Okey, jap, saya nak tanya, siapa kat sini? Waalaikumsalam Puan Yasmin. Siapa dekat sini yang dia dah tahu dah punca masalah berat badan dia datang daripada mana? Mungkin sebabkan dia susah nak tinggalkan minuman ataupun makanan manis ke. Mungkin mereka tahu mereka ni ada satu jenis penyakit yang mana akan menyebabkan kegemukan ke. Mungkin mereka rasa macam mereka tak ada masa nak bersenam plus stres ke. Diorang ni semangat nak kurus tapi tak tahu nak mula dekat mana. Siapa kat sini yang kenal orang macam tu? Boleh tak komen kenal sikit? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni? Dan untuk pengetahuan, siapa nak tahu satu benda? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak komen nak tahu ada satu benda yang saya nak bagi? Hai Puan Nur NSS, kenal. Welcome Puan Nur NSS. Saya rasa Puan Nur NSS ni adalah warga baru di dalam Telegram channel Syah Batek, kan? Okey, ke bukan? Ke dah lama tapi senyap. Hai Puan Amai Abai. Saya nak bagi satu hadiah. Okey? Oh ya, ke Puan Nur Syamsia. Okey, right. Nak tahu? Saya nak bagi satu benda kepada mereka yang buat satu benda ni. Apakah benda lah tu? Mana? Saya nak bagi dia satu buku ni. Buku khas daripada saya. Nama tajuk buku ni 7 Rahsia Kurus 7 Hari. Mengandungi dalam 100 lebih muka surat, nak dekat 200 muka surat. Okey, ada cerita-cerita tentang senaman, tentang satu formula, tentang itu, tentang ini. Saya nak bagi buku ni secara percuma. Dekat luar harga dia RM100. Kita nak bagi free je kepada yang share Facebook Live ni yang paling banyak. So saya nak invite yang ada dalam Telegram channel Syah Batek ni untuk klik kat pin komen, untuk klik kat komen dekat ruangan post terakhir sekali tu. Saya ada letak satu link. Link ke mana? Link ke Facebook Live. Dan bila kita dapat bercakap bersama-sama dan share Facebook Live ni, share paling banyak dekat tempat yang saya boleh kira, InsyaAllah buku ni akan jadi milik korang. Kenapa saya nak bagi? Sebabkan ada sedikit masalah. Anak saya dah gigit kat sini. Anak saya dah gigit sini. So dia macam tak cantik lah kalau katakan ada orang nak usaha. Dia bagi free je. Tapi tolong jangan tengok kena gigit anak saya. Tolong tengok konten dalam buku ni, yang mana buku ni memang saya dah kira satu benda yang saya letakkan jiwa dan raga saya. Saya make sure saya akan bagi yang terbaik sekali siapa yang baca buku ni. Waalaikumsalam Puan Siti Roha. Waalaikumsalam Puan Fauzilah Salib. Baik, macam ni. Hai Puan Cik Na, apa khabar? Dah ready ke untuk saya share something ni? Saya nak bagi tahu lah kan, sebenarnya kadang-kadang kita ni memang nak turunkan berat badan. Kita memang bersemangat wajar nak turunkan berat badan, tapi kita rasa macam something is missing. Kita rasa macam semangat aku kat mana? Contoh macam diri saya. Saya dulu masa sebelum PKP, masa tu kebetulan bibi saya ada. Saya ada banyak masa untuk pergi gym. Saya boleh curi masa waktu pagi atau waktu petang ataupun waktu tengah hari untuk saya pergi gym. Tu saya workout lah kisah dia. Seminggu tu boleh dah buat dalam 4 ke 5 kali. Tetapi lepas dah PKP, bibi pula dah tak ada.
Lepas tu pula tak ada siapa yang boleh jaga anak pada waktu pagi. Bila waktu pagi saya akan mandikan dan sebagainya. Alhamdulillah. That's why saya tak buat live pagi-pagi, sebabkan dia clash dengan waktu anak saya jaga anak saya. So, kisah dia sekarang ni adalah, apa tahu? Saya dapat rasakan saya punya feeling nak bersenam dekat gym dah kurang. Dan saya risau. Dan saya yakin kalau katakan saya setakat risau dan tak buat apa-apa, insya-Allah saya memang takkan dapat capai apa yang saya nak capai. Oleh itu, saya kena buat sesuatu. Apakah sesuatu itu? Yang ini yang saya nak bagi tahu ni dalam Facebook Live ni. Dengan harapan ianya akan dapat memberi manfaat kepada ramai orang lah yang ada dekat dalam ni. Okey, boleh tak komen kalau dah ready untuk saya sampaikan apakah benda itu? Boleh tak komen sementara itu saya pun nak letak satu link dekat dalam ruangan pin komen ni. Okey. Cara dia macam ni. Hai Puan Azian Kuah. Kan? Okey, macam ni. The point is, bila kita cuba nak turunkan berat badan, kadang-kadang kita akan jumpa satu roadblock macam mana kita nak mulakan sesuatu benda yang kita rasa macam susah nak buat. Kita akan cipta, kita akan buat macam-macam, kita akan buat sesuatu yang kita jarang buat menyebabkan kita rasa macam malas nak buat. Kita ni manusia ada dua bahagian otak, iaitu subconscious mind dengan conscious mind. Kedua-dua ni dia punya conscious mind, kita punya conscious mind memang kita nak capai sesuatu. Kita nak dapat turunkan berat badan, dapat bentuk badan yang diinginkan dan sebagainya. Kita nak benda tu. Tapi kita punya subconscious mind, dia ada satu perangai dia. Nak tahu tak apa perangai subconscious mind kita? Boleh tak komen kalau nak tahu? Subconscious mind kita punya perangai, dia nak kita selamat. Dia tak nak kita bersenam takut nanti kena kejar anjing, lepas tu kita kena samak. Lepas tu kena gigit, kena macam-macam penyakit pula. Lepas tu pula dia tak nak kita jaga makan, takut lapar. That's why kita makan je segala benda tu nenek. Sebab apa? Sebab bukannya sebabkan kita tak nak kurus, sebabkan ada dua benda dekat otak kita, subconscious mind dengan kita punya conscious mind sedang berlawan sesama sendiri. Boleh faham tak? Pernah tak di dalam kita punya kehidupan seharian, tiba-tiba macam kita sedang bercakap, sedang berdialog sesama sendiri. Bukan, berdialog dalam kita punya sendiri. Kita lah cakap, kita lah jawab. Kita lah jawab, dia lah cakap. Ada tak siapa rasa macam tu? Itulah sebenarnya conversation nama dia internal dialogue yang kita sedang alami hari-hari. Puan Nur NSS, Puan Syamsiah kenal? Pernah mengalami situasi yang mana dia punya subconscious mind bercakap sesama sendiri. Itu normal, jangan risau, jangan kata kita gila, memang normal. So, Alkisah dia adalah, hai Puan Yati, komen ready. Alkisah dia, macam mana caranya untuk kita train kita punya subconscious mind supaya dia selari dengan kehendak kita. Cuma dia akan kacau kita sama ada kita nak berdiet, makan ayam ke makan daging ke makan ikan. Still lagi makanan sihat, faham tak? Siapa sini yang nak tahu benda ni? Saya nak bagi tahu satu trik yang mana benda ni dah terbukti pada saya. Saya dah rasa macam, sebenarnya kan saya punya rutin pada waktu pagi. Bila saya bangun pagi, saya akan minum air suam. Itulah saya akan makan saya punya probiotik. Kemudian pula saya akan buat roti dan saya akan buat kopi. Kopi pula, kopi 3 in 1. Memang favourite saya. Bukan satu, tapi 2 sachet saya letak dalam satu cawan. Memang ke laut. Walaupun kalori dia rendah, tetapi satu benda saya perasan pada diri saya lepas dah jarang pergi gym, saya nampak metabolisme saya drop sikit. Jadi bila saya ambil minuman yang bergula, dia terus nampakkan kesan lemak dia macam lebih sikit dekat bahagian badan. Dan saya tak boleh biarkan saja. Pertama, saya dah tahu dah apa masalah saya. Kedua, saya dah tahu dah apa punca saya. Apakah saya punya benda yang saya kena korbankan, iaitu saya punya kopi 3 in 1. Walaupun begitu, saya rasa macam belum ready lagi. Waalaikumsalam Kak Lin, kata Puan Nur Syamsiah, baru kau letak 2 sachet. Memanglah kau memang power gila lah kisah dia. Tetapi yang menyebabkan saya stop satu benda. Sebabkan 3 minggu lepas dan 2 minggu lepas kita ada buat satu challenge bersama dengan student kita, iaitu tentang persediaan nak berpisah dengan gula. Dan saya rasa macam saya nak take up the challenge. Lalu lepas beberapa hari lepas tu, surprisingly
lepas beberapa hari selepas saya mengamalkan beberapa benda yang saya buat, saya terus tak terasa langsung nak minum kopi 3 in 1. Itu bagi saya punya cabaran. Cabaran saya adalah saya pada waktu pagi saya macam nak sangat minum kopi 3 in 1. Itu saya punya masalah. Saya dah tahu masalah saya apa dan saya rasa macam saya nak kawal benda Allah tu. Siapa kat sini boleh tolong komen kan, yang ada dalam Telegram channel dan juga yang ada dalam Facebook Live, apakah masalah punca sebenar kenapa kita punya berat badan meningkat lately ni? Boleh tak komen? Saya honestly kopi 3 in 1 walaupun boleh minum, tetapi ada satu masalah saya jarang bersenam yang menyebabkan saya susah sikit nak memetabolismakan kopi 3 in 1 tersebut untuk dijadikan tenaga. Sebabkan kopi 3 in 1 dia mengandungi gula yang agak tinggi juga saya ambil, yang mana dia akan menyebabkan saya punya badan dia macam lari sikit, dia punya proportion dan juga dia punya body composition, kalau faham benda tu. Waalaikumsalam Puan Raja Azarinam. Okey. Boleh faham tak? Boleh tak komen sikit? Komen sikit apakah, kata tahu kan, tahu apa masalah kita ni, kenapa berat badan kita tak turun-turun, kenapa berat badan kita naik. Bersemangat. Tetapi tak tahu nak mula dekat mana. Metabolisme rendah. Kan? So, saya punya punca minum kopi 3 in 1. Kan? Akak jarang minum kopi 3 in 1. Saya pun dah jadi jarang dah. Saya boleh berpisah dengan gula tapi tak boleh berpisah dengan makanan yang manis. Sama je. Macam ni. Saya nak bagi tips, boleh tak? Untuk yang tahu masalah berat badan dia datang daripada makanan ataupun minuman yang manis, boleh tak komen nak tahu? Dan boleh tak share Facebook Live ni? Sebab siapa yang share paling banyak Facebook Live ni, Zaz, saya akan bagi buku ni. Buku ni terus banyak cerita benda saya boleh cerita. 7 rahsia kurus 7 hari ni. Saya akan memang tak minum 3 in 1 sebab muka gula tinggi. Betul lah tu kan? Waalaikumsalam. Okay. Akak suka minum green tea. Okay. Cara dia adalah cuba ambil ataupun cuba makan buah-buahan yang crunchy ataupun lembut pada waktu pagi. Contoh buah-buah yang crunchy macam apple, jambu. So bila gigit tu macam itulah. Buah yang kedua, buah yang lembut. Contohnya macam pisang, macam mangga. Saya lately ni saya selalu makan mangga dan memang betul-betul kau dapat kawal selera makan saya. Menyebabkan saya rasa macam betik pun yes juga, tapi betik itu dia ada papins, dia akan menyebabkan kita tak susah sikit nak tahan kita punya urge nak ke toilet. Okey. Saya tak suka minum kopi 3 in 1. Saya sekarang suka minum coffee herbs. Okey tak coach. Saya pun tak tahu Puan Siti Roha. Kena tengok balik. Akak suka makan timun. Okey, kau tim. Timun asalkan halal. Silakan. Okey, jap. Cuma jap. Okay. Try makan makanan, try makan buah-buahan. Buah-buahan bukannya buah-buahan yang dah diproses seperti pisang goreng ataupun cempedak goreng ataupun durian tempoyak contoh yang dah diproses tak nak, yang directly kita kupas, kita kopek, kita peel daripada buah-buahan yang kita terus makan lepas tu. Dia akan menyebabkan saya rasa macam full sepanjang hari. Boleh tak saya nak share satu benda? Akak suka makan buah markisa dan superfood. Kau tim Kak Lin. Right. Nak tahu tak satu benda? Apa yang berlaku kepada diri saya pada hari Sabtu lepas? Hari Sabtu lepas, apa impact makan buah crunchy? Dia adalah mengandungi fiber yang lebih tinggi. Alright. Saya pada hari Sabtu lepas, kita ada Zero to Slim Fit. Okay. Saya sebenarnya pada malam sebelum tu, saya hantar family saya pergi ke Puncak Alam. Dan malam tu juga saya balik rumah dan saya stop je pergi gunting rambut. Gunting rambut. Kemudian pula pergi makan dekat situ, dekat Kota Damansara Uptown. Kemudian saya sampai rumah dalam pukul 1 lebih kot, 1 lebih ke 2 macam tu. Saya pun tak ingat pukul berapa. Saya pun tidur lambat. Dan saya pun bangun pukul berapa? Pukul 6 dan tidur balik. Lepas tu saya rasa macam lapar. Saya makan buah mangga, saya kupas sendiri, satu tu saya habiskan semua sekali. Saya dah tak makan apa-apa dah lepas tu, cuma breakfast sekejap dalam pukul 9 lebih. Saya makan Subway, okey, saya food panda Subway dan saya rasa kenyang sampai pukul 6 petang. Of course sebelum tu pun saya makan superfood juga, superfood ni
kan? So saya rasa kenyang sampai ke petang menyebabkan saya punya kalori intake pada hari itu kurang, dan saya layak pula makan lebih sikit. Masa malam tu pula diorang serve pizza, saya terus pergi ke puncak alam. Lepas tu diorang makan saya serve pizza, diorang serve pizza, saya congak-congak, oh aku boleh makan pizza ni beberapa slice ni. So faham tak, dia punya rasa impactful dia makan buah pada awal pagi sangat tinggi. Saya tak terasa langsung nak minum air manis, tak terasa langsung nak makan benda manis sepanjang perjalanan daripada Kajang ke Puncak Alam. Biasanya saya akan stop kejap beli something, especially kopi. Kopi apa? Kopi dalam tin. Kenapa? Sebabkan saya ambil buah pada waktu pagi itu. Itu cara yang pertama yang saya memang galakkan kepada you all yang rasa susah sangat nak kawal selera makan, terutamanya makanan manis, dan takut mengganggu diet sehinggakan dia macam tak tahu nak mula dekat mana lah. Boleh faham tak? Cuba try test tengok cara macam tu. Memang terbaik. Kalau tak try tak tahu. Kalau try baru tahu apa dia punya kemenangan dia. Saya pernah tinggalkan gula dan makanan yang manis. Sampaikan bila nak minum manis rasa macam gula, sedangkan minuman tu tak ada manis sangat. Tapi sekarang dah tak macam tu. Sama. Acik suka curry puff. Masalah besar ni nampak curry puff je macam mengidam. Kontrol portion dah ambil superfood. Alhamdulillah berat badan acik terkawal turun. Tu dia. Esok pagi saya try ya. Silakan Puan Yati. Alright. So the point is apa? The point is adalah bukan complicated mana pun nak turunkan berat badan. Sebabkan benda tu ada dekat keliling kita sekarang. Tinggal kita nak guna je. Macam buah. Kita boleh beli buah kan? Itu cara nombor satu. Cara nombor satu adalah kalau katakan kita ni suka benda manis, makan buah awal. Makan buah pada waktu pagi ketika perut kosong. Memang terbaik. Itu cara nombor satu. Again, siapa yang share Facebook Live ni paling banyak, saya akan bagi satu buku. Buku ni saya akan tulis kat belakang tahniah kepada puan sekian-sekian, tuan sekian-sekian sebabkan dapatkan buku ni. Cara dia macam mana nak dapatkan buku ni? Dengan cara masuk dalam Facebook saya yang ada dalam Telegram ni ataupun yang ada dalam Facebook Live ni. Boleh terus share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Minimum sharing adalah di 10 tempat. 10 tempat. Dan siapa yang share paling banyak dan menepati kriteria seperti share 10 tempat tu di tempat yang public, saya akan contact dia. Saya akan post gambar Facebook dia dekat dalam Telegram channel untuk mereka contact. Dan saya tinggal satu je pun buku ni. Saya benda manis pun tak makan, air manis pun tak ambil, tapi berat tetap susah nak turunkan. Minuman terima memang tak pernah ambil. Tak apa. Itu satu. Saya bagi contoh tadi tu, kalau katakan disebabkan kita suka benda-benda manis yang menyebabkan kita susah nak turunkan berat badan. Nombor dua, siapa nak tahu apakah masalah yang biasa kita ada, terutamanya bila kita nak turunkan berat badan, kita macam susah nak tinggalkan. Kita ni semangat nak kurus ni. Aku memang nak kurus, tapi aku tak boleh tinggalkan sesuatu. Dan susahlah aku nak kurus ni. Contohnya macam apa? Saya susah nak bersenam. Kan? Siapa kat sini yang ada masalah, tak ada masa nak bersenam, tak ada masa nak exercise dan dia nak bersenam. Susah nak tinggalkan nasi. Tak apa Puan Dianadi, boleh je makan nasi. Ni saya nak bagi satu disclaimer sikit. Satu disclaimer saya ni, as long as makanan ataupun minuman yang kita ambil adalah makanan yang tidak diproses. Contohnya seperti nasi ataupun buah ataupun sayur yang tak diproses. Nasi kalau diproses dia jadi benda lain seperti pulut contohnya, ataupun lemang. Gandum yang diproses jadi tepung dan tepung tu dibuat curry puff contohnya. Itu dah diproses curry puff tu sebagai contoh. Ataupun apa lagi? Kopi, biji kopi yang diproses, diadakan kopi 3 in 1 yang menyebabkan kopi tu diproses. Itu tak okey sebenarnya. Again, benda yang diproses tak elok. Contoh lain, buah pisang yang diproses jadi pisang, goreng pisang.
Cepedak diproses jadi goreng cepedak. Faham tak? Benda tu tak berapa okey sangat. Kalau anak BF macam mana kita nak, kalau anak BF apa Kalau nak BF, nak boyfriend ke apa tu, saya dah tergagap-gagap dah ni. Saya nampak baca banyak komen, saya lupa nak baca kan. Cucu saya dah turun 5 kilo, makan superfood dan sarapan pagi makan buah crunchy tak coach. Selera makan pun dah berkurangan. Tahniah Puan Haslina. Wow, Puan Haslina. Saya nak komen sikit. Saya nak bagi sedikit apa tu, feedback sikit. Tengah menyusuan. Okey. Oh, kan BF tu ni Batek Fitness. Kalau anak breastfeed, macam mana kita nak kutu makan? Okey. Minta ampun. Sebab BF tu huruf besar. So BF tu huruf besar macam ni BF Batek Fitness. Minta ampun. Saya kan punyalah excited. Superfood tu apa jual ke? Ya, ada superfood tu makanan kita. Kejap, saya sambung semula. Breastfeed lagi senang nak turunkan berat badan ikutkan. Tujuan, maksudnya breastfeed macam mana tau? Breastfeed tu, betul tak apa saya cakap? Siapa yang pernah breastfeed? Saya tak pernah breastfeed. Okey? Saya tak pernah breastfeed. Saya pernah lah hisap susu mak saya masa saya baby. Okey? Tetapi bila breastfeeding tu, perempuan, mak akan rasa macam penat kan? Macam penat, rasa lemah, rasa long lie sikit. Betul tak? Kenapa? Sebabkan tenaga yang dikeluarkan untuk memproses susu tersebut dalam badan menyebabkan kita rasa macam memerlukan tenaga lebih sikit. Dan bila kita kekurangan tenaga, kita layak makan lebih sikit. Persoalan dia, kita makan apa? Portion kita makan macam mana? Makan pula pada waktu bila? Alkisah dia, kalau kita punya susunan makanan pun cacah marbah, insya-Allah tak lama nanti lepas tu, kalau katakan makan terlampau kurang sangat, akan menyebabkan nombor satu, susu tu akan kurang. Kalau katakan makan lebih sangat, alamat dia mungkin mak itu yang akan ada masalah berat badan. Persoalan dia sekarang 3 benda. Pertama, portion control. Kedua adalah kena makan apa lebih, kena makan apa kurang. Nombor 3, timing makanan. Yang tu yang kita kena faham. So kalau katakan, macam inilah saya nampak saya rasa soalan daripada Puan Ana Hana ni membuatkan saya rasa macam saya nak sampai ke sesuatu. Saya nak bagi tahu kepada yang ada dalam ni. Boleh tak komen? Nak tak belajar benda ni semua? Saya revealkan everything. Daripada top to toe, saya londeh habis bab kata orang putih. Saya nak tunjukkan cara terus. Sebabkan saya nampak terlalu ramai di antara kita yang sangat struggle nak turunkan berat badan, tak tahu nak mula dekat mana. Saya nak share the very basic foundation of dieting yang akan menyebabkan kita akhirnya boleh cipta jadual makanan sendiri dengan makanan kegemaran kita. Bila kita ikut, walaupun kita makan makanan yang sedap-sedap dan kita masih lagi boleh turunkan berat badan. Agak-agaknya siapa yang berminat kalau katakan kita adakan kelas ni? Cek komen sikit. Kalau katakan tak ada siapa yang berminat, tak apa, kita tak payah buat. Siapa yang berminat? Boleh tak komen kalau berminat? Sebab aim Batek Fitness adalah untuk membantu mereka yang nak turunkan berat badan. Sangat-sangat committed nak turunkan berat badan tapi tak tahu nak mula dekat mana. Yang menyebabkan mereka rasa macam sangat gila sedih sebabkan dah cuba macam-macam cara tapi tak berhasil. Dah cuba macam-macam kaedah tu macam ke laut sangat, kan? Nak macam ni. Kebetulan pada hari Sabtu ni kita ada satu kelas. Dulunya kita panggil mini kelas, tapi kali ni kita nak panggil dia master kelas. Apakah itu master kelas? Kita akan kuasai beberapa benda. Okey, dengar sini baik-baik. Siapa yang nak tahu? Okey, siapa yang nak tahu ni, dengar, stay kejap sebabkan satu benda ni yang akan menyelesaikan masalah berat badan kita sampai kiamat. Seriously, bila kita dapat kuasai benda ni, kita akan nampak. Saya nak yang sedang menonton kita sekarang, yang sedang menonton Facebook live kita, yang sedang berada dalam kita punya live stream dalam Telegram channel kita sekarang, okey, saya nak kita semua sedar bahawa ada manusia dekat luar sana yang tidak pernah mengalami masalah berat badan langsung sepanjang hidup mereka. Mungkin sebab mereka tahu
apa yang diorang makan, ataupun mereka tak tahu apa yang diorang makan tapi kebetulan ikut makan dan tak gemuk-gemuk. Walaupun dah beranak pinak, berketul-ketul anak keluar, tapi masih lagi boleh sleep. Cek komen sikit. Siapa yang berminat? Macam ni, pada hari Sabtu ni, 4 hari bulan 12, jam 9 malam, kita akan adakan satu masterclass. Tujuan saya adalah untuk membantu mereka yang ada dalam kelas tersebut untuk menguasai satu ilmu yang mana ilmu ni telah diguna pakai sejak berkurun-kurun lamanya, yang menyebabkan kita tidak akan ada masalah berat badan sampai bila-bila. Dan kalau katakan kita ada masalah berat badan kita akan mula turun bila ikut cara yang saya akan tunjukkan di dalam Telegram, di dalam masterclass tersebut. Kan? Dan 25% daripada yuran yang dibayar untuk join kelas ni, kita akan sumbangkan kepada orang yang memerlukan. Siapa yang pernah join kita punya mini kelas, dah tahu dah kita salurkan ke mana. Saya siap buat video lagi. Kita sumbangkan ke mana. So 25% daripada harga yuran tersebut kita akan salurkan. Okey tak? Siapa sini yang rasa best? Pertama, kita dapat belajar. Kedua, kita dapat menginfak, belajar dan infak. Dan saya yakin satu benda yang saya nampak dalam kehidupan saya dan juga di pandangan mata saya, sekiranya kita buat sesuatu dan kita buat bukan untuk diri kita, kita buat untuk orang lain, insya-Allah kita akan dapat lebih daripada apa yang kita usahakan. Faham tak maksud saya? Macam ni, let's say kita cuba nak turunkan berat badan, tetapi kita bukan cari jalan untuk kurus dulu semua. Kita buat sesuatu supaya orang lain akan happy, menyebabkan kita lebih senang nak turunkan berat badan. Saya nak bagi satu contoh sikit, boleh tak? Boleh tak saya nak bagi satu contoh sikit? Saya nak bagi contoh tentang diri saya sendiri. Sejak tahun 2019, pada penubuhan Batak Fitness, November sebenarnya, dah genap 2 tahun dah pun, Alhamdulillah. Saya Alhamdulillah tidak pernah jatuh sakit. Kalau jatuh sakit pun sesama gitu je, itu pun lepas vaksin. Sumpah, saya tak tahu kenapa. Saya pun sedar lepas dah beberapa tahun, setahun lebih lepas tu, saya macam, tak pernah jatuh sakit. Sebab apa? Sebab saya perasan satu benda, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat. So, kita nak sesuatu, kita memberi manfaat, insya-Allah benda yang kita nak tu akan lebih dekat dengan kita. Walaupun kita tak berapa nak usaha sangat, nampak je hasil dia. Siapa sini nak benda tu? Dan itu yang kita nak buat, jadikan kita punya masterclass ni lebih efektif dengan cara 25% daripada hasil yuran yang dikenakan di dalam masterclass tersebut akan disalurkan kepada orang yang memerlukan. So hari tu kita ada buat satu, kita macam banyak membeli barang dekat kedai Ilius Mart. Siapa sini pernah dengar kedai Ilius Mart? Pernah tak dengar kedai Ilius Mart? Kalau pernah dengar, boleh tak komen pernah dengar? Saya nampak macam Telegram channel ni lebih macam real time sikit. Jap. Pernah dengar tak apa ni Ilius Mart? Pernah dengar Ilius Mart, owner dia adalah Ustaz Abil Yu. Sebabkan saya nampak Ustaz Abil Yu selalu macam bagi tolong orang susah, tak kisahlah dia tu orang Islam ke bukan ke. So saya rasa macam why not kalau katakan saya membeli barang dekat situ, dekat Ustaz Abil Yu punya kedai tu, kemudian saya letakkan dekat food bank dekat kawasan, dekat depan kedai Ustaz Abil Yu. Dan saya rasa macam benda tu lagi best kot daripada saya letak dekat somewhere, macam dekat 7-Eleven pun ada tabung, dekat kedai mamak pun ada tabung kan. Daripada saya letak kat situ, baik saya letak dekat tu kan. That's why sekiranya lagi ramai yang join, lagi banyaklah kita akan sumbangkan. Hari tu kita dapat kumpul sebanyak RM155, Alhamdulillah. So tahniah kepada 28 orang yang mendaftar dan join kita punya masterclass, mini class sebelum ni. Okay, saya hari tu buat mini class, saya cara nak pecahkan dalam 3 bahagian. Dan saya rasa macam macam payah. Pertama sekali mungkin yang mini class pertama tu dia tak join, dia join mini class ketiga. So dah blank, apa benda yang dia dah belajar ni.
So kita terus sumbat semua benda sekali dalam satu tu. Dan saya just nak minta korang sediakan buku, sediakan pen dan sediakan ni, calculator. Seriously, masa masterclass kita akan belajar ilmu hisap. Ilmu hisap nama dia. Kan? So, apa yang saya nak sampaikan kat sini adalah siapa kat sini yang berminat? Kalau katakan yuran dia adalah RM39 untuk early bird. Kalau katakan yuran mini class, saya buat yuran yang rendah macam tu, saya habiskan masa saya selama 1 jam, 2 jam lebih macam tu untuk buat benda ni. Sebabnya saya rasa macam why not kita buat macam ni. Kan? Siapa yang berminat, boleh tak kami berminat? Okay, kalau katakan berminat, okay, yang ada dalam Facebook Live ni boleh join Telegram channel kita. Kejap lagi saya akan letak satu website yang mana website tu saya akan share apa yang kita akan buat dalam kita punya masterclass nanti, apa yang kita akan kuasai bila masterclass tu, dekat mana kita buat, dekat Dewan Bahasa dan Pustaka ke, dekat dekat Dewan JKKKKKK ke, ataupun dekat online dalam platform Zoom ke. So boleh tengok kat situ dan boleh tengok juga apa yang kita buat. Terima kasih kepada yang dah daftar. Setakat ni dah daftar ada beberapa orang. Besok pagi insya-Allah saya akan letakkan siapa yang dah daftar dan berapa banyak yang kita dah kumpul untuk kita infakkan, untuk kita letakkan di dalam charity supaya kita akan dapat sama-sama. Sama-sama saya doakan, bukan saya dapat saya seorang, kita bersama-sama untuk kita dapat belajar dan berinfak di dalam kita punya event masterclass ni. Okey. Siapa yang berminat dalam Facebook Live ni, boleh join, boleh klik kat pin komen dan masuk ke dalam Telegram channel kita kejap lagi. Yang ada dalam Facebook, yang ada dalam Telegram channel ni, onkan notification. Dan lepas habis saya buat Facebook Live ni, saya akan letakkan tempat link pendaftaran. Sekiranya berminat, sekarang ni yuran RM39 untuk harga early bird. Kalau katakan bukan early bird, kalau harga dia burung belatuk punya harga, so harga dia harga Yahudi sikit, iaitu RM49. Hai Nurul Adlina. So, berminat? Alhamdulillah. Kalau berminat, Alhamdulillah. Kejap lagi, tunggu kejap. Saya akan letakkan link pendaftaran tersebut. Alright. So, sambung semula. Nombor 3. Kenapa kita, macam bersenam tadi, nombor 2. Bersenam. Kalau katakan kita ni macam susah nak bersenam, kita tahu kita kena bersenam, tapi tak tahu kenapa macam rasa malas sangat nak bersenam. Ada tak sesiapa yang ada rasa macam tu? Boleh tak komen? Wah, tiba-tiba dah ada orang bayar. Terima kasih Puan Siti Sarah Mansur yang daftar. Ada ke Puan Siti Sarah Mansur kat sini? Tadi saya nampak tiba-tiba dia dah bayar dah. Ada tak sesiapa yang rasa macam payah nak bersenam? So, macam ni. Biasa tu. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Kita kena faham, kadang-kadang kita ni memang ada saya jogging tapi 2 hari je lepas tu penat. Kan? Nak tak saya share satu tips kepada yang suka bersenam, kepada yang nak bersenam tapi rasa macam malas-malas je. Cara dia macam ni. Nombor satu, cuba kita simpan nota dekat dalam phone kita. Boleh tak saya nak share ni? Kalau share boleh tak komen? Boleh tak komen dah ready nak tahu? Pumpang last sekali saya cakap seorang-seorang. Okey. Okey, baju ni di sponsor oleh Batman. So jangan terkejut Siapa yang tak nampak saya tu tahulah. Tadi Akak suka jogging tapi tak selalu. Tak apa. Yang penting ada. Macam ni The point is, kalau katakan kita suka Umar. Alah, Noyo ada sini, susah nak buat live. I say. Okay, macam ni. Let's say kalau katakan kita suka bersenam, adakan satu nota dekat phone. Tulis apa yang kita dah achieve masa first try kita. Sebagai contoh, macam Puan Siti Roha, saya pagi petang jalan kaki sekali jalan 5 km lebih. Kau tim, let's say kalau katakan Puan Siti Roha, anggapkan itu adalah satu senaman. Senaman dia 5 km. Cuba try 5 km pergi dan kali ni balik 5.5 km. Ataupun pada minggu pertama 5 km ataupun 10 km berjalan. Kan 5 kan? Cuba try buat 10.5 kilo ataupun 11 kilo terus. So try buat slow-slow ataupun nak lebih senang.
Kalau katakan kita ni suka berjoging, berminat berjoging, cuba kita lari 1 kilometer dan tengok masa berapa lama. Okey. Kedua, kita tengok pula, kita cuba beat dia punya kilometer. Daripada 1 kilometer tu kepada 1.5 kilometer. Tengok masa. Faham tak? Dan kita cuba pula beat macam tu. Sebenarnya kan, bila kita cuba nak beat ataupun mengalahkan, memecahkan rekod kita pada senaman yang lepas, satu benda akan keluar dalam badan kita, iaitu satu hormon namanya dopamin. Dopamin ni bagus untuk kita reward diri kita dan kita automatically akan rasa bersemangat. Sebagai contoh macam ni, let's say kalau katakan kita buat sesuatu dan ada orang bagi reward kepada kita, tahniah Puan Azian Kohar sebabkan berjaya turun 2 kilo. Semangat tak lepas tu nak turunkan lagi 2 kilo? Semangat kan? Betul tak apa saya cakap? Jap, saya cakap laju sangat ke? Boleh follow ke saya punya penerangan ni kan? Penerangan saya ni nak menerangkan macam mana caranya untuk kita membakar semangat walaupun tak ada siapa yang bagi kita semangat. So there's no question yang suami saya tak support saya, anak saya tak support saya. Kita boleh buat macam tu sebenarnya. Dia akan trigger hormon nama dia dopamin dan slowly dan kita akan nampak kita punya semangat tu akan tiba-tiba datang sedikit demi sedikit. Saya nak share sikit tentang saya punya story juga tentang benda Allah ni. Saya pergi gym sejak tahun 2009 kot, 2009. Apa pun tak jadi, menyampah saya pergi. Kan? Saya turun 22 kilo tanpa support dari orang terdekat. Tahniah Puan Syamsiah. So pada waktu awal saya tak tahu nak buat apa. Saya main bantai lah apa saya buat sampai injet sana injet sini. Lepas tu bila saya ada coach yang train saya, baru saya faham, oh macam ni cara dia. Lepas saya dah faham, sebelum saya hire coach tu, saya pernah buat push up. Saya pernah buat satu senaman, nama dia adalah bench press. Saya bench tu terrentak kat kepala saya, nyaris tak mampus. So dia punya kisah dia adalah kita cuba memecahkan rekod diri kita setiap kali kita pergi buat senaman tu, dengan cara keep on training, dengan cara jaga makan, dan insyaAllah semangat tu akan datang walaupun dia hilang tak ke mana. Boleh faham? So itu adalah 2 point kot, 2 ke 3 point pada hari ni yang saya dah sampaikan. So betul so cuba try. Memang kita akan automatically rasa semangat yang gila-gilanya best. Again, alright, memandangkan jam dah pukul 9.36, okay, saya tak boleh buat live lama-lama, okay, sebabkan nanti Alin wife saya dia akan buat live dekat tempat yang sama. So saya nak jaga anak saya lepas tu. Siapa yang berminat untuk mendaftar dalam masterclass, dah semangat dah. Okay, siapa yang berminat yang nak mendaftar dalam masterclass, boleh klik dekat pin komen tu. Alright, okay, dan join Telegram channel kita. Yang dah ada dalam Telegram channel kita yang sekarang ni ada siapa? Ada Puan Roziah Yahya, Puan Nur NSS, Puan Yati, Tuan NKSC Muhammad Rich, Puan Nur Ismawati, Kak Zahara, Puan Rabiatul, Mr. KM, Puan Nina Zakaria yang ada dalam Telegram channel ni. Kejap lagi lepas habis Facebook Live ni, saya akan mengarang satu ayat untuk post dalam Telegram channel ni, Syah Batak ni, dan saya akan tunjukkan apa yang kita akan kuasai sepanjang masterclass ni yang kita akan buat pada hari Sabtu ni jam 9 malam di dalam platform Zoom. So dekat situ boleh mendaftar juga. Besok pagi jam 9 pagi macam tu saya akan letakkan senarai siapa yang telah pun mendaftar dan berapakah hasil kutipan yang kita dah berjaya kumpul untuk kita infakkan kepada orang yang memerlukan. Macam okey tak macam tu? Okey tak macam tu? Dan again, seperti mana yang telah dijanjikan, siapa yang share Facebook Live ni paling banyak, kejap lagi kita akan kira dan kita akan postkan dia punya gambar Facebook tu dekat dalam Telegram channel dan kita akan hadiahkan dia satu buku. Nama dia adalah 7 Rahsia Kurus 7 Hari Tanpa Produk, yang mana buku ini memang mengandungi banyak benda-benda best yang akan menyebabkan kita boleh selesaikan masalah berat badan kita dan berjaya turunkan berat badan seawal 7 hari sahaja. So saya share 7 je rahsia, ada banyak lagi. Kau nak tahu lebih lanjut,
join kita punya Telegram channel. So kita akan dapat banyak lagi benda yang kita nak faham tentang cara nak turunkan berat badan. Alright, saya rasa itu je daripada saya. Okay, terima kasih sebabkan berada dalam Facebook Live ni. Terima kasih sebabkan share Facebook. Terima kasih juga yang ada dalam Telegram channel kita ni. Memang korang buatkan saya rasa semangat. Kau tak pisang weh, buat live tak ada orang tengok, kan? So saya harap saya dapat berikan sesuatu yang okey, yang berminat nak join kita punya masterclass. Harga dia RM39, 25% tu akan diberikan kepada orang yang memerlukan, iaitu sebanyak RM10. Alright, so join Telegram channel. Kejap lagi saya akan buat satu post dalam Telegram channel ni untuk mendaftar dalam kita punya masterclass pada hari Sabtu ni. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.